Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung topik 7 iaitu kelajuan. Hari ini kita akan mempelajari hubungan antara kelajuan jarak dan masa. Okey, jom. Apa kita akan belajar hari ini? Pada hari ini kita akan menjalankan penyiasatan untuk menghubungkan antara kelajuan jarak dan masa. Perhatikan video ini. Kenalkah kamu siapa pelari yang pertama ini? Beliau ialah Usain Bolt. Beliau pernah dinobatkan sebagai manusia yang terpantas di dunia dan digelar Lightning Bolt. Pada pendapat kamu, apakah faktor yang mempengaruhi kelajuan pergerakan sesuatu objek? Mari kita jalankan penyiasatan untuk menyiasat hubungan antara kelajuan, jarak dan masa. Pada hari ini, kamu akan menjalankan dua aktiviti. Yang pertama, kamu akan menjalankan uji kaji untuk menyiasat hubungan antara kelajuan dengan jarak. Berdasarkan pemerhatian melalui video Usain Bolt tadi, apakah kesimpulan awal yang dapat kamu buat? Inference atau kesimpulan awal untuk menyiasat hubungan antara kelajuan dengan jarak ialah objek itu bergerak lebih jauh jika kelajuan sesuatu objek bertambah dalam tempoh masa yang ditetapkan. Ini bermaksud jika objek itu ditambah kelajuannya, maka objek itu akan bergerak dengan lebih jauh. Sebelum menjalankan penyiasatan, kita perlulah mengenal pasti pemboleh ubah. Pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah satu faktor yang kita ubah dalam uji kaji ini, iaitu kelajuan objek. Kedua, pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil eksperimen ini iaitu jarak yang dilalui oleh objek. Yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan iaitu faktor lain yang mungkin mengganggu uji kaji ini, iaitu masa. Setelah mengenal pasti pemboleh ubah, dapatkah kamu ramalkan hubungan antara kelajuan dan jarak? Kelajuan merujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasi, manakala jarak merujuk kepada pemboleh ubah bergerak balas. Oleh itu, hipotesis untuk penyiasatan ini ialah semakin bertambah kelajuan objek bergerak, semakin jauh jarak yang dilalui oleh objek itu dalam masa yang ditetapkan. Alat dan bahan yang kamu perlukan untuk membuat uji kaji ini ialah kereta mainan, jam, pembaris dan gelang getah. Di dalam video tadi, kamu telah menonton langkah-langkah untuk menjalankan penyiasatan ini. Setelah menarik gelang getah sejauh 5 cm ke belakang, kamu perlu mengulangi langkah tadi dengan menarik gelang getah sejauh 10 cm ke belakang. Ini kerana kamu ingin menambah kelajuan kereta mainan tersebut. Akhir sekali, jangan lupa rekod jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu. Berdasarkan penyiasatan kamu, apakah kesimpulan kamu? Kesimpulan untuk eksperimen ini ialah jika bertambah kelajuan kereta mainan,
maka jauh jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu. Ini bermaksud objek yang bergerak laju bergerak lebih jauh dalam masa yang ditetapkan. Apakah faktor lain yang mempengaruhi masa yang diambil oleh objek yang bergerak? Bagaimanakah kelajuan mempengaruhi masa pergerakan sesuatu objek pada jarak yang ditetapkan? Okey, itu ialah persoalan-persoalan kita. Jadi, mari kita lakukan aktiviti yang seterusnya, iaitu kita akan menyiasat hubungan antara kelajuan dengan masa. Berdasarkan pemerhatian melalui video Usain Bolt tadi, apakah kesimpulan awal yang dapat kamu buat? Untuk aktiviti ini, inference atau kesimpulan awal untuk menyiasat hubungan antara kelajuan dengan masa ialah objek itu bergerak lebih cepat jika kelajuan sesuatu objek bertambah dalam jarak yang ditetapkan. Ini bermaksud jika objek itu ditambah kelajuannya, maka objek itu akan bergerak dengan lebih cepat. Sebelum menjalankan penyiasatan, kita perlulah mengenal pasti pemboleh ubah. Pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah satu faktor yang kita ubah dalam uji kaji ini, iaitu kelajuan objek. Kedua, pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil eksperimen ini, iaitu masa yang diambil oleh objek untuk sampai ke destinasinya. Ketiga, pemboleh ubah dimalahkan ialah faktor lain yang mungkin mengganggu uji kaji ini, iaitu jarak. Setelah mengenal pasti pemboleh ubah, dapatkah kamu ramalkan hubungan antara kelajuan dan masa? Kelajuan merujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasi, manakala masa merujuk kepada pemboleh ubah bergerak balas. Oleh itu, hipotesis untuk penyiasatan ini ialah semakin bertambah kelajuan objek bergerak, semakin singkat masa yang diambil oleh objek itu untuk sampai ke destinasi yang ditetapkan. Alat dan bahan yang kamu perlukan untuk membuat uji kaji ini ialah kereta mainan, jam, buku, papan ataupun bot dan pita pelekat. Di dalam video tadi, kamu telah menonton langkah-langkah untuk menjalankan penyiasatan ini. Setelah menggunakan 3 buah buku, kamu perlu mengulangi langkah tadi dengan menambah bilangan buku kepada 5 buah dan 7 buah. Akhir sekali, rekod masa yang diambil oleh kereta mainan itu. Berdasarkan penyiasatan kamu, apakah kesimpulan kamu? Kesimpulan untuk eksperimen ini ialah jika bertambah kelajuan kereta mainan, maka singkat masa yang diambil oleh kereta mainan itu untuk sampai ke destinasinya. Ini bermaksud objek yang bergerak laju mengambil masa yang lebih singkat untuk sampai ke destinasinya. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Selamat menjalankan 2 aktiviti penyiasatan ini, iaitu menguji hubungan antara kelajuan dengan jarak serta menguji hubungan antara kelajuan dan masa. Selamat mencuba. Sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.